Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam kelas Ulumul Quran yang akan menceritakan tentang kaedah ataupun kita ingin melihat bagaimana pendokumentasian ataupun Al-Quran itu dikumpulkan dan dikomentasikan. Terlebih dahulu kita perlu ketahui bagaimanakah Al-Quran yang dikatakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat 4 kaedah yang telah diceritakan oleh ulama-ulama muktabar dalam kaedah penurunan ilmu Al-Quran ini. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi SAW melalui dengan perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam, iaitu Jibril memasukkan ke dalam hati baginda Nabi SAW dalam keadaan baginda tidak melihat apa-apa dan hanya merasakan wahyu itu betul-betul ada dalam hati baginda Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kala malaikat Jibril alaihissalam memperlihatkan dirinya sebagai seorang lelaki. Maksudnya menyamar sebagai seorang lelaki dengan mengucapkan ayat kepada baginda Nabi SAW, sehingga baginda Nabi ini benar-benar dapat ingat ataupun benar-benar menghafal ayat yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang ketiga, ada kalanya juga wahyu yang datang kepada baginda Nabi SAW ini beserta bunyi loceng. Ini antara cara yang paling berat yang dihadapi oleh baginda Nabi SAW. Walaupun dalam suasana ataupun keadaan yang sejuk, tetap baginda akan rasa berpeluh dan panas. Okey, sebab itu dia penurunan melalui bunyi loceng ini adalah satu benda yang amat berat bagi baginda Nabi SAW. Manakala yang keempat adalah, apa kata ulama, baginda malaikat Jibril alaihissalam memperlihatkan dirinya yang sebenar di hadapan baginda Nabi SAW, seperti mana turunnya ayat dalam surah Al-Muddathir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 4. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun serta berikanlah peringatan dan amaran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu engkau bersihlah. Ya, itu di antara 4 kaedah yang telah disebutkan oleh ulama-ulama muktabar berkaitan tentang bagaimanakah Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Perbincangan kita yang kedua adalah berkaitan tentang bagaimanakah Al-Quran itu didokumentasikan ataupun dikumpulkan pada zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan zaman Khalifah Osman ibn Affan. Pertama, ketika mana baginda Nabi SAW wafat, Al-Quran telah pun sempurna diturunkan. Maksudnya sebelum baginda wafat itu Al-Quran telah pun sempurna dan dihafal oleh ramai kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sahabat juga sebahagiannya ada yang menulis ayat-ayat yang telah dibacakan oleh baginda Nabi SAW. Manakala ayat-ayat yang kita sedia maklumi, ada ayat yang turun awal tapi diletakkan di akhir mushaf Al-Quran. Ada ayat yang turun lamban ataupun lewat tetapi diletakkan di awal surah. Maka semuanya ini adalah, apa kata ulama-ulama muktabar dalam ilmu ulumul Quran, peletakan ataupun penyusunan ayat suci Al-Quran itu melalui kaedah tauqifi. Apa itu tauqifi? Iaitu suatu tuntutan ataupun aturan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukannya diletak-letak ataupun dibuat-buat oleh baginda Nabi SAW. Selain daripada itu juga, para sahabat mereka kumpul, mereka susun surah-surah dan ayat-ayat berdasarkan petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW.
Maksudnya para sahabat ni dalam penentuan ataupun penyusunan itu bukan suka-suka, tetapi para sahabat telah pun mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila turun satu ayat, baginda segera memanggil penulis-penulis wahyu Nabi ini. Kemudian baginda bersabda, letakkanlah ayat ini dalam susunan yang telah disebutkan di dalamnya ini dan ini. Maksudnya apabila wahyu itu diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memanggil penulis-penulis wahyu ni. Siapakah penulis-penulis wahyu ni? Antaranya adalah mereka Zaid ibn Sabit, Khulafa ar-Rashidin. Maksudnya khalifah yang 4 itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Uthman ibn Affan dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang ke-5 siapa? Ubay ibn Ka'ab. Yang ke-6 Muaz ibn Jabal, dan yang ke-7 adalah Sayyidina Muawiyah ibn Sufyan dan lain-lainnya lagi. Dan mereka-mereka inilah antara penulis wahyu zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat ini, bagaimana mereka dengar ayat suci Al-Quran ini? Iaitu yang pertama adalah melalui mulut baginda Nabi SAW yang sentiasa berulang-ulang kali Nabi baca. Itu satu. Yang kedua, Nabi akan membaca ayat suci Al-Quran itu ketika mana di dalam solat. Yang ketiga, ketika mana Nabi berpidato ataupun menyampaikan ilmu, baginda akan ulang ayat suci Al-Quran. Yang kelima adalah majlis ilmu baginda Nabi SAW. Ini di antara kaedah bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mengambil ilmu Al-Quran itu daripada baginda Nabi SAW. Kita pergi kepada perbincangan yang selanjutnya, iaitu tahap dokumentasi Al-Quran, ataupun kita namakan yang erti kata lain adalah tahap pengumpulan Al-Quran. Pertama, kalau kita katakan dokumentasi itu membawa maksud rakaman ataupun sesuatu benda yang boleh kita simpan, boleh kita catat dan boleh kita susun. Itu maksud dokumentasi. Simpan, catat dan susun. Macam buku di belakang saya ni, simpan, susun, ada. Maksudnya kita dokumentasikan dia. Kemudian dalam erti kata ilmu ulumul Quran, dokumentasi ini kita namakan dia sebagai dengan al-jam'u. Al-jam'u bermaksud kumpul, menghafal serta mengingat. Maksudnya kita kumpul semua, kita masukkan ia di dalam memori dan kita ingat apa yang baginda Nabi SAW ingin sampaikan. Dalam konteks kumpul ini, ulama ulumul Quran yang muktabar dia bahagi kepada dua. Pertama, al-hifdhu fis sudur, mengingat ia dalam hati, dengan erti kata adalah hafazan. Yang kedua adalah al-hifdhu fis sutur, maksudnya mereka ingat melalui penulisan. So, dalam ilmu ulumul Quran ini, dokumentasinya ada dua. Satu, hafazan. Satu lagi adalah penulisan. Oleh itu, antara bentuk jam'ul Quran ialah menghafal dalam hati, sebagaimana Nabi SAW sering menggerakkan kedua bibir baginda Nabi untuk membaca ayat suci Al-Quranul Karim, iaitu untuk menghafal wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Quran, dokumentasi Al-Quran adalah dalam bentuk catatan, di mana ada disebut bahawa sejumlah bahan yang digunakan untuk menyalin wahyu-wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada baginda Nabi adalah melalui penulisan di lembaran kulit ataupun belulang ataupun pelepah tamar ataupun kurma ataupun di tulang unta. Ini menunjukkan bahawasanya pendokumentasian Al-Quran ini berlaku dalam dua bentuk. Satu, hafazan. Satu lagi, penulisan. Hafazan dibuktikan dengan hafazan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, manakala penulisan ditunjukkan, dibuktikan dengan apa yang terdapat dekat pelepah-pelepah tamar dan sebagainya.
Itu di antara serba sedikit berkaitan tentang pendokumentasian Al-Quran di zaman baginda Nabi SAW. Okey, kita pergi kepada perbincangan berkaitan tentang faktor pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi SAW. Seperti mana yang kita sedia maklum, bahawa pada zaman Nabi SAW, Al-Quran tidaklah dikumpulkan dan tidaklah dibukukan seperti mana Al-Quran yang ada pada hari ini, iaitu Mashaf Osmani itu. Cumanya ketika mana zaman baginda Nabi SAW, ramai di kalangan para sahabat yang menghafal Al-Quran. Mereka tidak cenderung kepada penulisan disebabkan takut bercampur aduk antara Al-Quran dengan hadis baginda Nabi SAW. Ini di antara beberapa faktor kenapa Al-Quran tidak dibukukan ketika mana zaman baginda Nabi SAW. Yang pertama, tidak ada satu faktor yang kukuh yang mendorong untuk para sahabat kumpul dan tulis Al-Quran dalam bentuk yang mashaf. Sebab baginda Nabi SAW dan para sahabat ini sering berjumpa. Sekiranya para sahabat lupa dan sebagainya, terus para sahabat ini akan terus berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Maksudnya yang pertama ini tidak ada satu dorongan ataupun faktor yang kukuh untuk para sahabat nak tulis dan bukukan Al-Quran. Yang kedua, terdapat ayat yang diturunkan, itu ayat yang nasikh dan mansukh, ayat yang ada kemudian dihapuskan, ataupun ayat itu ada hukum tetapi tidak ada di dalam Al-Quran. Sebabkan itu ayat nasakh dan mansukh ini akan menyebabkan para sahabat ini akan berlaku kekeliruan dan sebagainya. Yang ketiga, ayat Al-Quran tidak diturunkan sekaligus seperti mana yang kita sedia maklumi bahawasanya Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat-peringkat, bukannya diturunkan secara sekaligus seperti mana surah Al-Baqarah. Satu surah Al-Baqarah itu diturunkan kepada baginda Nabi, tak, dia diturunkan sikit demi sedikit sesuai dengan keadaan baginda Nabi SAW. Yang keempat, sesetengah ayat diturunkan kemudian, tetapi dalam Al-Quran ayat itu diawalkan. Ada ayat yang turun awal tetapi dikemudiankan. Itu akan menyebabkan kesukaran para sahabat ini untuk membukukan Al-Quran. Yang kelima, jarak antara ayat yang terakhir yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW dan tempoh masa wafat baginda Nabi SAW itu sangat pendek. Dikatakan sebagian ulama, hanya tempoh ayat yang terakhir dengan kewafatan baginda Nabi itu hanya 9 hari sahaja. Apabila 9 hari, berarti tidak sempat para sahabat ini untuk membukukan Al-Quran dan persembahkan kepada baginda Nabi SAW. Dan perkara ini tidak mungkin akan berlaku kepada baginda Nabi SAW. Yang keenam, kaum muslimin pada ketika itu berada dalam keadaan yang baik, iaitu mereka ini bebas daripada fitnah, mereka ini dianugerahkan kekuatan ingatan yang kuat, maka lahirlah ramai orang yang menghafal Al-Quran ketika mana baginda SAW itu hidup. Tambahan pula, ayat-ayat ataupun alat-alat tulis ini tidak mudah didapati. Katakan kertas pada waktu itu pun agak limited. Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada faktor-faktor pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi ini tidak ada, tidak dibukukan, antaranya adalah Al-Quran tidak ditulis dalam sebuah mushaf pada zaman Rasulullah. Yang pentingnya adalah Al-Quran itu tidak dibukukan pada zaman Nabi SAW. Cuma ayat itu ada pada pelepah tama, tulang belulang dan tulang unta dan sebagainya. Okey. Kaedah yang kedua adalah kaedah metod pengumpulan ayat suci Al-Quranul Karim. Jelas kepada kita maksudnya dokumentasi ataupun pembukuan Al-Quran dilakukan pada zaman Nabi SAW dapat dikaitkan dengan pengumpulan menerusi hafazan dan penulisan. Seperti mana video yang lepas kita telah ceritakan bahawa zaman Nabi al-hifzu fi sudur wal hifzu fi sutur, iaitu hafazan dalam hati ataupun pengumpulan ayat suci Al-Quran Karim dalam hati, ataupun pengumpulan ayat suci Al-Quran melalui penulisan. Rasulullah SAW sentiasa memberi perhatian dalam pengumpulan ayat suci Al-Quran ini, iaitu dengan melantik Zaid ibn Sabit
Khulafa ar-Rashidin, Ubay ibn Ka'ab, Mu'az ibn Jabal dan Sayyidina Muawiyah ibn Sufyan. Mereka-mereka yang telah saya sebutkan ini, mereka ini adalah orang yang dilantik khas oleh baginda Nabi sebagai penulis wahyu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam penentuan ayat ini, ayat itu, surah ini, surah itu didahulukan, diawalkan dan sebagainya, kita namakan dengan kaedah Al-Quran itu dengan penyusunannya dalam bentuk tauqifi. Apa maksud tauqifi? Tauqifi ini adalah perintah dan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini dibuktikan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Sayyidina Uthman ibn Affan, "Fakana idza nazala alaihi syai'un da'a ba'dama man kana yaktubu fayaqulu da'u haula'il ayah fi surati allati yuzkaru fiha kaza wa kaza wa idza nazalat alaihi al-ayah fayaqulu da'u hadhihi al-ayah fi surati allati yuzkaru fiha kaza wa kaza." Maksudnya, apabila diturunkan satu ayat kepada baginda Nabi SAW, baginda Nabi akan menyuruh sebahagian penulis wahyu lalu bersabda, letaklah ayat ini dalam surah yang menyebutkan tentang perkara yang begitu dan begini. Dan apabila diturunkan satu ayat, baginda akan mengatakan, letaklah ayat tersebut dalam surah yang ada menyebut perkara demikian dan demikian. Itulah di antara maksud tauqifi itu. Semuanya telah dipandukan berdasarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian susunan surah dan ayat Al-Quran sebagaimana disaksikan sekarang adalah berdasarkan ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah para sahabat itu memandai-mandai meletakkan ataupun menamakan surah dan sebagainya. Meskipun semua surah ataupun urutan surah dan ayat-ayatnya disusun berdasarkan kehendak dan petunjuk Rasulullah, namun penulisan Al-Quran pada zaman Nabi tidak terkumpul dalam satu mushaf. Ini nak tekankan lagi ni. Ulama kata zaman Nabi memang tidak ada mushaf yang dibukukan. Cuma hari ini kita rasa seronok dan gembira disebabkan Al-Quran yang kita baca itu semuanya telah diteliti oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ayat Al-Quran yang telah ditulis dan disusun itu disimpan di rumah baginda Nabi sebagai satu rujukan. Kemudian penyusunan ayat-ayat Al-Quran tersebut menurut petunjuk Rasulullah dan baginda mendapat perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Okey, kita cuba lihat dokumentasi pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Habis, zaman Nabi selesai. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika mana zaman Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah berganti kepada baginda Nabi SAW, berlaku peperangan Al-Yamamah. Peperangan Al-Yamamah ini telah disertai oleh para sahabat, di mana bilangan syuhada pada ketika itu yang meninggal dunia adalah seramai 70 orang. Di mana 70 orang ini, mereka ini adalah mereka yang kuat menghafal Al-Quran dan ingat Al-Quran itu. Apabila berlaku peperangan Al-Yamamah tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, kita perlu himpun helaian-helaian Al-Quran ini disebabkan 70 orang penghafal Al-Quran kita telah pun syahid. Takut-takut sekiranya ada lagi peperangan selepas ini akan menyebabkan Al-Quran yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW tidak dapat ditulis dan tidak boleh dapat dibaca oleh generasi-generasi yang akan datang disebabkan para hufaz dan para qura' itu telah meninggal dunia. Ketika mana pada peringkat awalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia rasa ragu-ragu dengan cadangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana yang pertama, bimbang umat Islam kurang mengambil berat untuk menghafal Al-Quran. Ya, tidak dinafikan. Ketika mana zaman baginda Nabi SAW, Nabi tekankan dan fokuskan kepada para sahabat bahawa hafallah Al-Quran itu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia rasa berat dan dia rasa takut orang dah tak hafal. Mereka banyak menulis, takut orang tak ambil berat tentang ilmu Al-Quran daripada segi hafazan. Yang kedua, faktor Sayyidina Abu Bakar ragu.
dibimbangi umat Islam kurang bertanya dan belajar ilmu secara talaki, berdepan. Ini di antara sebahagian adab para alim ulama dahulu. Kalau kita nak belajar ilmu turas dan ilmu apa-apa pun, mestilah kita berguru, ataupun yang terbaiknya adalah kita dapat menatap wajah guru itu. Kita datang ke majlisnya dan sebagainya. Ini di antara perkara yang sangat-sangat dituntut dalam adab dunia menuntut ilmu. Dibimbangi umat Islam, dia tak tanya dah. Terus dapat Al-Quran, terus orang faham. Baca Quran, faham. Seperti mana kita hari ini. Takut-takut kita salah tafsir dan sebagainya. Yang ketiga, kenapa Abu Bakar ragu-ragu? Kerana beliau bimbang akan timbul salah faham dan fitnah bahawa ini adalah perbuatan bid'ah. Sebab baginda Nabi tak buat. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar kumpul Al-Quran, kumpul semua, bukukan. Akhirnya akan ada para sahabat yang tidak bersetuju dengan mengatakan ini adalah bid'ah. Ini adalah bid'ah. Apabila ini bid'ah, maka kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap perkara bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya adalah dalam neraka. Inilah bid'ah hasanah yang dibawakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Inilah dikatakan bid'ah yang baik di sisi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apabila berlaku keraguan itu, perpecahan mungkin akan berlaku sekiranya ada kumpulan yang para sahabat ni yang keras, yang tak nak terima ideologi ataupun cadangan yang dibawakan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ini. Takut-takut mereka mengatakan kesesatan itu tadi. Setelah beberapa kali mereka berbincang antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab, berbincang, berdialog dan sebagainya, akhirnya timbul satu keyakinan kepada Abu Bakar atas cadangan Sayyidina Umar bin Khattab, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memanggil Sayyidina Zaid ibn Thabit untuk menjadi ketua bagi penulisan wahyu Al-Quran. Maksudnya Zaid ibn Thabit sudahlah menjadi seorang penulis wahyu zaman Nabi. Bahkan dia diangkat martabat sebagai ketua untuk penulisan Al-Quran zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Zaid ibn Thabit? Bukannya Ubay ibn Ka'ab, bukannya Muawiyah bin Sufyan. Kerana Zaid ibn Thabit ini dikenali ataupun terkenal dengan sikap amanah. 1. Teliti. 2. Kecerdasan akalnya yang tinggi. 4. Sentiasa bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ke akhir turun wahyu. Zaid ibn Thabit ini sentiasa bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat 4 sifat Zaid ibn Thabit, iaitu amanah, teliti, cerdas dan sentiasa bersama dengan Nabi ketika mana turunnya wahyu. Zaid ibn Thabit pun terkejut. Dia cerita Zaid ibn Thabit juga ada perasaan ragu-ragu. Demi Allah, Zaid bin Thabit ni kata, demi Allah, sekiranya aku diberikan tugas untuk memindahkan Gunung Ganang, maka itu tidak seberat tugas yang diamanahkan kepadaku. Nampak percakapan para ulama dahulu, percakapan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Sekiranya aku boleh diamanahkan untuk pindah Gunung Ganang, aku boleh buat. Maksudnya tak seberat untuk aku nak menulis ayat suci Al-Quran Karim. Akhirnya Allah melapangkan dadanya sebagaimana Allah melapangkan hati Abu Bakar dan Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Berarti apa? Tengok kesungguhan Zaid ibn Thabit pada peringkat awal yang ragu-ragu, dan dia kata, demi Allah, kalaulah aku boleh pindah atau ditugaskan untuk memindah Gunung Ganang, dia tidaklah seberat yang diamanahkan untuk menulis Al-Quran itu. Imam Bukhari ada merekodkan kisah Zaid ibn Thabit ini dalam kitabnya, iaitu Sahih Imam Bukhari. Satu hari di mana Zaid ibn Thabit meriwayatkan dengan katanya yang bermaksud, aku diminta datang kepada Khalifah Abu Bakar selepas peperangan Al-Yamamah yang telah saya ceritakan tadi itu, di mana dalam peperangan Al-Yamamah tersebut seramai 70 orang hufaz gugur syahid. Waktu aku sampai, kata Zaid bin Thabit, waktu aku sampai ke rumah Khalifah Abu Bakar, aku tengok ada juga Khalifah Osman ibn Affan.
maafkan saya, ada bersama dengan Khalifah Abu Bakar itu adalah Umar bin Khattab. Lalu Khalifah Abu Bakar kata, Umar telah datang kepadaku dan berbicara. Peperangan menjadi sengit di Al-Yamamah dan ramai hufaz kita yang syahid. Aku rasa cemas. Andai kata peperangan ini berterusan dan ramai pula nanti akan gugur syahid sehingga Al-Quran yang dihafal oleh para hufaz kita, para qura' kita akan hilang. Umar kata kepada Zaid bin Sabit, aku dapat memerintah engkau mengumpulkan Al-Quran. Zaid berkata, bagaimana daku akan lakukan perkara yang belum pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Bagaimana zaman dahulu mereka betul-betul jaga sunnah Rasulullah SAW. Demi Allah, perkara ini baik, kata Umar. Umar terus memujuk Zaid bin Sabit hinggalah Allah melapangkan dada sebagaimana Allah melapangkan dada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Umar di peringkat awalnya. Lalu Abu Bakar pun berkata, engkau seorang pemuda yang mempunyai fikiran yang baik. Kami tidak pernah menuduhmu dan engkau juga penulis wahyu ketika mana baginda Nabi SAW hidup. Oleh itu, hendaklah selidiki, kemudian kumpulkan Al-Quran ke dalam sebuah mushaf. Zaid berkata, demi Allah, kalaulah khalifah memerintahkan daku untuk memindahkan sebuah gunung, tentu perintah untuk mengumpulkan Al-Quran itu lebih berat dan aku rasakan. Ini di antara kenapa Rasulullah memilih Zaid bin Sabit disebabkan tawaduknya, amanahnya, ketelitiannya dan sebagainya. Akhirnya ketokohan Zaid bin Sabit itu dipilih untuk mengetuai penulisan ketika mana zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berkata, demi Allah, perkara ini adalah baik. Beliau terus memujuk Zaid bin Sabit sehingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana Allah telah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Lalu Zaid bin Sabit selidik Al-Quran. Zaid bin Sabit kumpulkan daripada pelepah kurma dan kulit-kulit binatang, dan Zaid bin Sabit kumpulkan daripada para sahabat yang hafal Al-Quran, sehinggalah Zaid bin Sabit menjumpai akhir surah Taubah yang hanya ada di dalam simpanan Abu Khuzaimah Al-Ansari. Nampak ketelitian, keusahaan, ketokohan, kejuhudan, kesubuhan Zaid bin Sabit. Dicari-cari-cari, akhirnya ada satu ayat Al-Quran dalam surah Taubah yang disimpan oleh Khuzaimah Al-Ansari, iaitu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, hingga akhir surah. Ini menunjukkan bahawa usaha Zaid bin Sabit ini, beliau sendiri sebenarnya takut dengan amanah yang diberikan. Apatah lagi yang kita baca ini dikhawatiri dan ditakuti bahawasanya betulkah yang ditulis ini sampai seperti mana malaikat Jibril alaihissalatu wassalam sampaikan kepada baginda Nabi SAW. Kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati Zaid bin Sabit dan khulafa serta baginda Nabi SAW. Atas usaha Zaid bin Sabit, hari inilah kita dapat rasakan wahyu itu dekat dengan kita. Kaedah pengumpulan, metod pengumpulan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dia tidak kumpul dalam keadaan membuta tuli tanpa ada SOP ataupun garis panduan. Zaid bin Sabit membuat penelitian. Seorang yang cerdik, teliti, dia buat penelitian untuk menetapkan dua sumber ataupun dua kaedah utama dalam penentuan penulisan Al-Quran itu. Yang pertama, meneliti ayat yang telah dihafal oleh sahabat yang lain. Maksudnya Zaid bin Sabit akan jumpa dengan para sahabat dan dengar betul-betul ayat ini betul-betul dibaca oleh baginda Nabi SAW. Sahabat A dengar, sahabat B dengar, sahabat C okey sama, barulah dia tuliskan. Dan yang kedua, meneliti ayat yang telah ditulis di hadapan Rasulullah SAW. Zaid bin Sabit selain daripada mendengar daripada sahabat yang lain, Zaid bin Sabit juga akan tengok siapa-siapa yang tulis ketika mana baginda Nabi SAW hidup, sama tak apa yang ditulis oleh kawan-kawan yang lain. Sayyidina Umar bin Khattab
kemudian keluar untuk menemui orang ramai sebagaimana kisah yang tercatat dalam Sunan Abu Daud rahimahullahu taala. Kata Umar bin Khattab, Umar hendak mengumpulkan Al-Quran. Beliau bangkit dan berkata kepada khalayak ramai, sesiapa yang mendapatkan ayat daripada Rasulullah, hendaklah dia membawakannya kepada kami. Ketika itu ramai di kalangan sahabat yang menulis ayat-ayat pada lembaran, kepingan batu dan pelepah-pelepah tamar. Beliau tidak akan menerima ayat daripada seorang pun kecuali terlebih dahulu disaksikan oleh 2 orang saksi. Penceritaan berkaitan tentang sahabat yang bawa ayat-ayat Al-Quran ialah tak dinafikan ketika itu kertas tidak ada, pelepah-pelepah tamar menjadi saksi dalam penulisan para sahabat dahulu dan sebagainya. Mereka ini bawa, bukan hanya bawa sahaja, tetapi mereka mesti bawa bersama dengan 2 orang saksi. Itulah di antara metodologi ataupun kaedah yang telah ditetapkan oleh Zaid ibn Sabit. Apakah yang dimaksudkan dengan 2 orang saksi itu? Yang pertama, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan 2 orang saksi itu ialah ayat yang dibawakan dalam bentuk hafazan dan tulisan. Maksudnya hafazan, dia ingat ayat itu, pada masa yang sama penulisan pun sama seperti mana ayat yang diingatinya. Imam As-Sakhawi, 2 orang saksi itu merujuk kepada 2 orang saksi yang menyaksikan di hadapan mereka sendiri ayat tersebut ditulis di hadapan baginda Nabi SAW. Contohnya si A dia nampak ayat itu dibacakan kepada para sahabat, maka 2 orang sahabat lagi tengok memang betul ayat itu ditulis ke atas baginda Nabi, di hadapan baginda Nabi SAW. Akhirnya mashaf berjaya dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukanlah satu mashaf yang ada pada ketika itu, tetapi mashaf yang diusahakannya merupakan mashaf yang disusun dengan cara paling sistematik dan melalui teknik-teknik pengumpulan yang ketat serta disemak oleh para sahabatnya yang lain, iaitu orang-orang yang layak. Al-Quran yang ada ketika mana zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu akhirnya disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, Al-Quran yang original yang disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar itu disimpan pula oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian disimpan pula oleh anaknya iaitu Hafsah binti Umar Al-Khattab. Rumusan dalam perbincangan kita pada video kali ini berkaitan tentang bersetujunya Sayyidina Umar bin Khattab dengan Abu Bakar adalah memanggil beberapa orang hufaz dan penulis wahyu zaman Nabi yang masih hidup, iaitu seperti mana Zaid ibn Sabit, untuk melaksanakan usaha penulisan ini. Mudah-mudahan apa yang kita hayati dengan melalui apa yang setelah saya cerita ini menjadi inspirasi kepada kita bahawasanya Al-Quran yang ada pada hari ini, Al-Quran yang kita baca hari ini adalah satu tinggalan usaha yang telah ditinggalkan oleh seorang sahabat baginda Nabi, iaitu Zaid ibn Sabit, atas dasar daripada cadangan khalifah kita yang 2, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar ibn Khattab. Sudah pastinya dia menjadi satu kegembiraan untuk kita. Akhirnya hari ini Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam next video kita berkaitan tentang dokumentasi Al-Quran zaman Sayyidina Utsman ibn Affan. Sekian, Assalamualaikum.